Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna wa anta 'alaina qadir. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم عليك بما صد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh, yang mana kita sekalian pada malam ini biiznillahi ta'ala dengan kehendak Tuhan tu kita boleh berhimpun di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai biasa. Dengan kehendak Tuhan kita nak sambung pula lah pengajian kita tentang kitab Muqarrar Al-Aqidah kelas 9 tu biiznillahi ta'ala. Maka siapa dia yang adanya kitab, maka bolehlah kita buka kepada halaman 37 Ad-Darsu Al-Ashir, yakni mata pelajaran yang ke-10. Mata pelajaran yang ke-10. Setelah daripada kita ambil mata pelajaran yang ke-9 tu iaitu Tarbiyatul Ruh, kita pun dapat dengar dan sama-sama kita memahami dan sama-sama kita bertalaqi ilmu pengetahuan bersama-sama. Itu hendaklah kita syukurlah kepada Tuhan kita, yang mana dialah yang menggerakkan hati kita dan berikan kekuatan kepada kita boleh sama-sama kita boleh mengaji, boleh belajar, boleh dengar ilmu pengetahuan. Jadi malam ni kita nak mai tengok bab baru pula lah.
bab baru kitab kelas 9 pun jadi perkara-perkara boleh kita guna dalam hidup kita hari selalu dah. Boleh sebagai penjaga bagi diri kita daripada perkara-perkara yang nak memusnahkan, nak memfitnahkan diri kita, dan nak lagi daripada kita belajar tu kerana Allah, supaya kita nak mendekati dengan ilmu kita tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab baru ni iaitu bab yang ke-10, iaitu gapo aqdus silah bainal insani wa rabbih. Ikatan perhubungan di antara manusia dan Tuhan. Ini bab terkadang kita berasa tak ada ambil faedah mana, tak ada penting mana bagi kita, sedangkan perkara ni adalah sebesar-besar pentingan bagi hidup kita. Kerana manusia apabila dia tu terlepas daripada perhubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan dia, nescaya seolah kata dia habislah tempat dia nak gantung. Apabila kita tak ada tempat nak bergantung, hidup pada dunia kita pun jadi susah, payah. Hati kita pun jadi tak tetap, tak tegak. Pemikiran kita pun jadi tak ada jalan keluar, sutuk dan sebagainya. Dengan itu, anak kunci yang besar yang kita nak mari belajar dan tengok sama-sama dengan saudara kita pada malam perjumpaan ini, insya-Allah taala kita akan nak bacalah aqdus silah bainal insan wa rabbih. Perhubungan rapat kita kena buat ikatan di antara manusia dan Tuhan dia, di antara manusia dan Tuhan. Al-insan ni mana kita lah, mana kita sebagai manusia dan Tuhan kita sebagai Rabbul Ibad, sebagai Tuhan yang mengada, yang menjadi, yang menggawalkan akan kita. Dia katakan di sini, dia kata min fadlillahi, di antara kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmatihi, dan rahmatnya, rahmat Tuhan itulah. Sebab kita ni tak terlepas daripada rahmat Tuhan dan kelebihan daripada Tuhan. Kalau kita ni terlucuk daripada rahmat Tuhan, nescaya kita ni jadi habislah sebagai nama seseorang yang nak pakainya nyawa dia sementara hidup di atas muka bumi ini. Dengan sebab rahmat Tuhan, kita boleh duduk dengan tenang, selamat daripada bala petaka, selamat daripada penyakit, selamat daripada hara-hara, selamat daripada kehidupan yang tidak ada bahagia dan sebagainya. Dengan sebab kita ada rahmat, Tuhan rahmat terhadap kita, itulah sebab kita boleh duduk dengan tenang, duduk dengan selamat, duduk dalam bahagia dalam hidup kita. Rahmat Tuhan apa? Ay yaj'ala bainahu wa baina ibadihi silatan qawiyatan. Bahawa Allah Ta'ala itu menjadikan di antara Allah Ta'ala dan hamba Tuhan. Tuhan jadi di antara Tuhan dan hamba dia ni ada silah. Silah makna gano? Makna perhubungan. Perhubungan yang kuat. Perhubungan yang mana? Yang kuat. Perhubungan yang kuat ni makna kata kita nak jadi kuat, pastilah kita kena bergantung kepada yang kuat. Kerana kita sebagai manusia ni Allah Ta'ala jadikan kita tak lain tak bukan iaitu dalam keadaan lemah, tak erat. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Lemah kita ni. Allah Ta'ala jadikan manusia dalam keadaan lemah. Lemah tak kira lah akal fikiran kita apa lemah.
kekuatan hak Tuhan wi kita pun ada sakatan, bukan kita kuasa belaka. Mana kata duduk bawah daripada kekuasaan Tuhan. Maka manusia ni tak boleh nak tahu kata hakikat hidup dia dan hakikat dunia, hakikat akhirat, tak lain tak bukan kena bergantung kepada rahmat Allah Ta'ala dan kelebihan Allah Ta'ala kepada kita. Dengan itu Allah Ta'ala jadikan di antara hamba dia yang dhaif sebagai talian yang kita nak gantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha gagah, lagi teguh, lagi kuat, dan tidak ada siapa pun boleh mengatasi Tuhan kita. Tak ada. Ini manusia mengaku belaka dalam hati, dalam jiwa, walaupun di dalam perkataan dia kita tengok dia cakap dengan takabur, akan tetapi wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dia bercakap dengan mulut sahaja, ya, kata dia tak berhajat kepada Tuhan, kata dia ni ada kekuatan dunia ni, hak dia boleh menguasai di atas semua. Akan tetapi sebaliknya hati dia bergabung, hati dia tidak tetap bergabung dengan perkara-perkara yang tak benar apa yang dia itu cakap di bibir mulut dia. Maka hakikat ini tak akan boleh tahu oleh manusia, malaikat manusia yang ada iman, yang Islam, yang kenal diri dan kenal Tuhan yang menjadikan dia. Itu sebab itulah Tuhan menjadikan silatan qawiyatan. Ada silah kita dengan Tuhan. Macam mana kata silah? InsyaAllah biiznillah kita akan tengok satu persatu sebagai alim ulama kita menjelaskan di sini. Dia kata wa hadhihi silatu tatamathalu fi imanihim bi rabbih subhanahu. Yani perhubungan boleh kita menggambarkan pada iman mereka. Mana kita membenarkan hati kita dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidil anam. Wa ibadatihim, dan ibadat kita. Iman dengan ibadat ni perkara yang melazimi. Allah kata iman samaratuhu atau samaratuhu al-ibadah. Iman pasti kena ada buah. Kita tak mau juga ada pokok kayu yang banyak kita dalam kebun, dalam dusun kita, banyak berbagai-bagai jenis daripada tanaman-tanaman buahan kita. Akan tetapi kita jiruh, kita bubuhnya, baja kepada dia dan sebagainya, dia tak buah. Bahasa petani panggil gila daun. Manusia pun serupa. Kalau ada sekadar iman, akan tetapi samarat dia amal ataupun ibadah tak ada, maka Allah kata tak ada bergunalah iman dia. Bagaimanakah satu perkara yang nak menentukan kata benda tu ada di dalam kalau tidak adanya kesan? Orang tua dulu, ulama-ulama kita dulu yang misal kata api apabila bernyala di satu tempat pasti kena ada asap. Menunjuk kata kesan itu menunjuk kepada hakikat benda. Juga kalau kita zaman sekarang kita tak guna dengan asap, dengan gapo kita kata supaya elektrik kita ni, kalau bahasa saya panggil faifa, kita nak tahu kata dia ada ke tak ada ni, tengok pada kesan. Apabila kita bukanya lampu, tahu kata api elektrik tu ada ke tak ada, tengok kata lampu kita tu bui kedak cahaya yang kita itu kandak dan duk. Kalau tidak, dalil kata elektrik tu tak ada kali pada hakikat. Dengan sebab itu sungguh kata hadis Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan tengok tilik, Tuhan tak tengok tilik pada rupa biasa manusia, jasad manusia. Tuhan tak tengok situ. Setengah-setengah orang almaniyun sekularisme sekarang lah ni, dia berhujah dengan itu hadis kerana dia kata kami tak pasti melazimi dengan adabul Islam. Sama ada pakaian, sama ada cakapan, fikiran dan sebagainya. Karena Tuhan tak ada tilik situ. Tuhan tilik di mana? Ila qulubikum, kepada hati-hati kamu. Tapi semua mereka yang menyeleweng daripada jalan yang benar, mereka itu tidak menyempurnakan nas, sama ada hadis Nabi SAW ataupun Al-Quranil Karim. Sedangkan hadis itu Allah Ta'ala suruh Nabi kata lagi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan kepada amalan kamu. Boleh kira tak baca amalan kamu. Kita sendiri kalau tak belajar dengan warasatul anbiya jadi molek, nescaya kita pun termakan dengan cara huraian. Kerana tiap-tiap huraian adalah sihir, adalah sihir. Dengan itu Nabi SAW dia kata, wa innal bayana la sihra. Tiap-tiap huraian seolah kata ada tarikan belaka. Dengan sebab itu kita nak mencalonkan diri kita supaya nak melepaskan mula-mula sekali kita daripada fahaman yang salah itu, pasti kita kena turun tengok sendiri nas asy-syariah daripada al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas sahih. Pasti kita kena turun menyelidiki sendiri, barulah kita tertipu daripadanya. Karena hari ini banyak fitnah pada zaman yang kita duduk panggil zamanun khadda'at. Sayati zamanun khadda'at yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Dibenarkan orang yang dusta dan didustakan orang yang benar. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah, dan cakap pada ini masa ni iaitu ar-ruwaybidah. Biar ar-ruwaybidah as-safih, orang yang tak reti gapo, akan tetapi kita sebagai manusia akan jadi mangsa kepada mereka kalaulah kita tidak ada ilmu pengetahuan daripada Tuhan yang Maha Esa. Dengan sebab itu kita sebagai manusia pasti kena menuntut ilmu supaya berapa? Supaya nak jagakan diri kita daripada bala petaka. Kalau gitu mari kita tengok dia kata, wa hadhihi as-silatu tatamathalu fi imanihim bihi wa ibadatihim mukhlishina lahuddin. Kena ikhlaskan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ajimat buka ni ustaz. Iaitu kena ikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita kena ikhlas. Karena katanya ulama al-syariah, dia kata al-ikhlasu qalbul ibadah fala ibadata biduni ikhlas. Ibadat ni adalah henti jantung bagi ibadat. Tidak ada jenis ibadat yang dikira yang ditimai di dalam neraca syariah malaikat pasti kena ada al-ikhlas. Al-ikhlas makna gapo? Mana kita membersihkan pekerjaan kita tadi itu lillahi rabbil alamin. Yang kita dak baca itulah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Tidak ada menyengutu, sama ada khafiyun wa jaliyun. Tak kira syirik khafi, syirik jali, syirik akbar, syirik asghar, tak kira. Pasti kita kena membersihkan hati kita daripadanya supaya kita hasilkan ikhlas. Ikhlas ni pada zaman kita payah cari. Kerana kebanyakan orang buat gapo-gapo pun alah pasti kena ada gambar, kena ada tu, ada ni. Tak apalah kita nak pukul gambar, tapi hati kita tu nak tetap dengan siapa. Nak pukul gambar tak boleh lah, kena pukul gambar pergi bui air pun kena pukul gambar. Bui pisau pun kena pukul gambar dan sebagainya gitu dan gini. Salah ke? Tak salah.
tetapi beringat di hati kita. Hati kita kena beringat supaya kata kita buat ni kerana apa? Go mula-mula lillah, buat kerana Allah. Untuk tu untuk ni tak apa. Bahasa Melayu kita ia tak dua. Untuk bawah sikit pangkat, kerana tu kena hanya jua kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar dakwatut tauhid, dakwatus sunnah fi kulli zaman wa makan. Mana dasar orang dakwah sunnah ni, iaitu nak mengajakkan manusia kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kita nak mengabdikan diri kepada Tuhan. Tak kira generasi mana, di mana tempat, bangsa mana, sama sahaja. Tidak ada perbezaan. Itulah perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu, penting benda ni. Kerana setiap orang akan kena dapat balasan. Tiap-tiap orang kena dapat balasan nasib yang dia duduk di atas muka bumi ini. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Supaya Allah Ta'ala itu nak balaskan apa yang manusia itu usaha. Tuhan Maha cepat dalam urusan hitungkan amalan dia. Orang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, lama mana kita kena duduk di padang mahsyar? Aku dengar murayak pada satu ketika beribu-ribu tahun, ya Rasulullah, ganu lama sampai begitu lalu. Nabi kata itu bukan hak mung. Wak mung ni seolah kata di antara sejia dua je, di antara asar dengan maghrib. Kerana mung ni orang yang beriman. Hak aku dah wayak tu umat-umat yang tak beriman dan sebagainya. Maka kita orang yang beriman ni walaupun mari pada akhir zaman sekalipun, gitulah. Keistimewaan banyak lebih daripada umat-umat yang dulu yang ada kekuatan lebih pada kita, umur panjang daripada kita, mengimarahkan dunia ini banyak kesal daripada kita, akan tetapi mereka itu belakang daripada kita nisbah rutbah pangkat. Dengan sebab itu falyahmadillah, hendaklah kita itu memuji, membersih, memuja, mengagung akan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mari kepada ini dunia sebagai manusia, sebagai umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia kata ma yatlubu minal insan fi silatihi ma'a rabbih. Barang yang ditutup daripada manusia pada masalah berhubungnya dia dengan Tuhan. Gapo ratik manusia kita kena buat? Jalan ni mana ratik kita nak hubung talian kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita pakat tengok apa ulama kita nak rayak kepada kita. Kita kena tahu cara juga. Kerana katanya tokoh-tokoh ulama muslimin, dia kata tiap-tiap jalan adalah tersutuk belaka. Malaikat satu jalan sahaja yang terbuka kepada Allah, iaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan tertutup. Kullu turuqin ila Allah subhanahu wa ta'ala masdudah illa tariqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqat. Tiap-tiap jalan ni kita nak sapa kepada Tuhan, sutuk belaka. Malaikat jalan ni hak Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Satu haknya je. Dengan sebab itu kita jangan buat mudah kata aku ni gitu, aku ni gini, bangga dengan amalan tu, bangga dengan amalan ni. Biasa biar molek, ngaji biar baik, kata amalan ini usul asal mari daripada mana, di situlah kita kena jaga supaya diri kita tak tertipu dengan perkara-perkara yang disebar-sebarkan di dalam udara. Dia kata wa mimma yatlubu minal insan fi silatihi ma'a rabbih hiya umurun minha. Ada beberapa perkara. Di antaranya kita nak sebut di sini, ulama kita kata dia sebut sapakan ni perkara. Mari kita tengok 2 3 4 perkara pada malam ini biiznillah taala. Dia kata yang pertama, ayyakuna mu'minan billahi haqqal iman. Jalan ni kita nak hubung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada kita percaya dengan molek dah, kata kita ni hamba Allah tu Tuhan,
dunia ni sempat sementara, akhirat tempat kekal abadi. Kita tahu banyak tu ya, manusia. Kena tahu, kena iktiraf kata diri kita adalah hamba. Dan tahu kata kita ada Tuhan namanya Allah. Tahu dunia kata tempat yang kita mari sementara, dan kita nak pergi kepada alam akhirat, hari yang tidak ada keputusan. Mana tak ada putus. Ukuluha daimu wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Makan ni dia senantiasa boleh makan sama, minum senantiasa minum sama, tak terputus-putus. Itulah tempat kediaman bagi mereka yang bawanya iman dan takwa, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayyakuna mu'minan billah. Kena beriman dulu dengan Tuhan. Karena orang apabila tidak beriman dengan Tuhan, tak ada berguna gapo-gapo. Banyak kita tengok amalan-amalan yang baik yang diaku dalam agama kita sebagai amalan yang saleh. Tetapi orang yang tak beriman, buat kerja, beri pertolongan kepada fakir miskin, beri pertolongan kepada anak yatim, ubat manusia daripada penyakit dan sebagainya, daripada beberapa perkara yang orang tak beriman itu buat kerja kongsi capur tangan. Akan tetapi mereka tak akan dapat habuan walaupun sikit pun. Sebab mereka tak ada terdiri di atas asas iman kepada Allah. Dengan sebab itu Allah Ta'ala katakan, Tuhan kata, amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia ni pasti kena terhenti di atas iman. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Siapa dia buat amal di kalangan lelaki baik, perempuan baik, sedangkan dia itu orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Tuhan akan dia tu hidup dengan hidupan yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan balaskan kepada orang yang buat kerja tadi amal yang soleh, sedangkan yang orang yang beriman sebaik-baik balasan yang tidak terhingga. Adapun amalan orang kafir, wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhan'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Amalan-amalan orang yang kafir, hak yang buat di atas muka bumi ini, kasarabin biqi'ah, Tuhan kata, seperti air yang ada di atas tembok, atas batas. Apabila kita belayar ataupun kita berlarikan kenderaan kereta kita dan sebagainya, kita akan nampak depan seumpama air, kita bakal nampak belakang. Itu panggil sarab dalam bahasa Arab, bahasa Quran. Biqi'atin. Lalu mereka orang kafir tadi, yahsabuhu adh-dhan'anu ma'ah. Dia ada dalam keadaan dahaga, lapar, nak makan, nak minum, sangka kata itu adalah air. Yahsabuhu adh-dhan'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Apabila dia pergi, tak ada didapati walaupun sekarang. Kenapa? Kerana Tuhan kata wallazina kafaru a'maluhum. Mereka yang kufur, amalan-amalan mereka seperti itu. Itu daripada surah Nur. Bawah sikit surah Furqan, Tuhan kata wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Mereka itu kemuka amalan yang baik untuk diri dia, sangka kata dia nak boleh dapat pada hari akhirat esok, Tuhan menjadikan habuk angin habis licin, tak ada tinggal gapo sekarang. Sebab tu kita sebagai manusia, kita tahu kata gapo kita nak bawakan. Afkarul munharifah, cara mikir yang jadi nak memunahkan iman kita hari ni banyak. Dan negara Thailand ni yang bila lah banyak sekali. Dan di negara mana-mana pun sama ya.
Tak ada kata situ sini supaya belaka. Dengan sebab apa? Dengan sebab kekurangan ilmu pengetahuan. Orang hurai kita tak tahu ni makan. Buat apa lagi? Kenapa? Kalau gitu, yang pertama sekali, ayyakuna mu'minan billahi haqqa iman. Sebenar-benar iman. Yuhaqqiqut tauhid kama amarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kena menetapkan akan keasaan kita sebagaimana Tuhan itu suruh. Mana keasaan kita, hak Tuhan tutup daripada kita, Tuhan suruh kita menyatukan Tuhan. Bukan sekadar kata aku beriman anna Rabbana subhanahu wa ta'ala Rabbuna, iaitu Tuhan subhanah, Tuhan kita. Sekadar tu tak pada. Banyak di kalangan manusia yang beriman umpama tu, akan tetapi dia tidak ada mengasahkan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada nak mengasah, tak ada. Di situlah al-musyrikun apabila ditanya kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila ditanyakan mereka pi jadi langit bumi ni, dia jawab dengan penuh-penuh mulut, dengan tidak ada ragu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah Ta'ala yang menjadi, yang mengada daripada tak ada kepada ada. Itu fahami ittifaq di kalangan ulama semua. Tak ada syaz walaupun seorang. Malaikat setengah-setengah daripada mereka-mereka yang baru-baru ada lagi ni lah, yang kita tafsir lagu lain. Itu tak apalah. Tengoklah dalam ambil daripada Tabari, turun mari ataupun tua pada Tabari pada lagi Sa'id ibn Jubair dan sebagainya, orang lain lagi Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Dia jawab dengan penuh mulut kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mana kata ya ada cahaya kata yang menjadi langit bumi ni Allah. Tetapi apabila wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, apabila disuruh mereka itu kepada la ilaha illallah, yastakbir. Sehingga dia kata aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Mu nak jadikan Muhammad Tuhan itu asa, pelik sangat mu ni Muhammad bawa ajaran ni pelik, bawa aja. Itu nak royak kepada kita sebagai umat Islam, kata pasti kita kena ada iman dan adanya tauhid. Pasti kena ada. Lagu mana? Jangan kita seru lain pada Tuhan. Jangan kita ibadat kita lain daripada Tuhan. Jangan kita tawakal lain daripada Tuhan. Jangan kita itu redha terhadap hukum lain daripada hukum Tuhan kita. Hukuman tu jangan dok redha. Sekalipun kita itu beramal dengan hukum tadi, tetapi kita jangan redha sama sekali kalaulah hukuman itu menyalahi akan retahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyakuna mu'minan billahi haqqal iman wa yuhaqqiqut tauhid kama amarahu Allah. Lepas pada tu wa yuthbit li rabbih subhanahu ma athbatahu li nafsihi minal asma'i was sifat. Suruh kita percaya kata bagi Tuhan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala menyabitkan bagi dirinya daripada nama-nama dan sifat. Allah Ta'ala itu ada nama bagi zat dia, ada sifat bagi zat dia. Tuhan kita wajib kita kena beriman dengan Tuhan. Al-iman billah, mana kan al-iman billah Hasan? Al-iman biwujudihi subhanah, mula-mula sekali. Beriman kata Allah Ta'ala itu ada. Yang kedua, al-iman anna lahul asma'ul husna, bagi Tuhan ada nama yang mulia. Yang ketiga, al-iman anna lahus sifatul ula, ada bagi Tuhan kita itu sifat yang maha tinggi. Tiga perkara wajib kita kena beriman dengan Tuhan kita. Lepas daripada Tuhan adanya diri, mana ada beriman kata Tuhan itu ada, Tuhan kita mempunyai nama dan sifat, lazim daripada tu Tuhan mempunyai perbuatan.
Yaf'alullahu ma yasha. Allah Ta'ala itu nak buat gapo apa yang dia itu kehendak. Serah Tuhan. Nampak tak? Itu mana kata kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamana cara kita nak beriman dengan Tuhan kita ni? Jalan ni hak sunni ni lagu mana? Duna tahrif. Dengan ketiadaan kita berubah. Ubah berapa? Ubah maksud daripada apa hak Tuhan nak. Sama ada perbuatan dia, nama dia, sifat dia, kita jangan ubah. Ubah ada dua cara. Ubah dengan cara betul dan ubah dengan cara lekak. Betul lagu mana? Engkau. Tak ada bagi Tuhan nama, tak ada bagi Tuhan sifat, tak ada bagi Tuhan perbuatan. Itu panggil ubah dengan cara betul. Ubah betul-betul. Ubah dengan cara lekak macam mana? Takwil. Takwil benda yang Allah Subhanahu wa taala tak ada izin. Kalau izin tak apa. Boleh takwil ayat Quran? Ya boleh. Selama mana ada qara'in, ada qarinah, boleh. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kalimah husna mana apa? Mana baik. Ziyadah mana tambah. Tapi semua ittifaq ahli tafsir kata al-husna hiyal jannah wa ziyadatu hiya ru'yatu ila wajhillahil karim. Tak apa. Hawak apa? Kerana ada dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan umpama tu. Okey. Satu lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi tafsir lagu mana situ? Fasabbih tadi itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdih Allahumma lakal hamd. Setengah riwayat Allahumma subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Lalu Aisyah kata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Quran fi ruku'ihi pada rakaatnya. Nabi takwilkan ayat Quran pada rakaat. Makna kata tak keluar daripada apa hak Tuhan nak, makna kata suruh tasbih, suruh minta ampun daripada ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tak apa lagu tu, tak ada masalah. Tapi kita tafsir lagu lain, hak lain, tak boleh. Sebab itulah tokoh-tokoh ulama kita ia dak beringat tahrif tak boleh. Ada tak? Tahrif tak boleh. Atau ta'til ataupun kita mengurang. Mengurang tak boleh juga. Mengurang lagu mana? Allah Subhanahu wa taala royak kata rahmat. Kita pergi kata kehendak nak uji pahala. Tak boleh. Kehendak nak uji pahala suku. Rahmat Tuhan suku. Azab Allah Subhanahu wa taala. Azab suku. Kerana Allah Subhanahu wa taala nak murkakan kepada orang suku. Ghadab suku, marah Tuhan suku. Kita kena tak. Jangan ta'til, jangan mengurang. Yadun suku, sifat satu sifat, qudratun satu sifat, berlain ni. Bukan makna tula. Au tashbihin ataupun tashbih. Tashbih tak boleh juga. Wak menyerupai Tuhan serupa dengan kita. Sifat Tuhan serupa dengan kita, perbuatan Tuhan serupa dengan kita. Tak boleh. Madai. Jalan mengikut hak Tuhan suruh, hak Tuhan hurai. Dalam Quran mengikut nabi-nabi, para rasul, para warasatul anbiya, cukup. Jalan mengikut tu. Hak tu cara hak salafus salih berjalan. Ala haddi qaulillahi ta'ala, di atas firman Allah Ta'ala. Tuhan suruh jalan lagi ni. Kerana laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu pun. La fi zatihi wala fi af'alihi wala fi sifatihi wala fi asma'ihi. Makna kata tak ada perkara yang menyerupai pada nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, zat Tuhan, tak ada.
Illal asma, malaikat nama panggil dia sahaja. Nama panggil dia tak ada gapo. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala jadi bagi manusia sami'an basira. Lepas tu Herayak sendiri kata huwa sami'ul basir. Nama ya serupa. Tak ada masalah hak tu. Sebab tu ulama kita kata man nafa qadral mushtarak faqad attal. Siapa dia menafikan qadar yang kongsi di antara Khalik dengan makhluk pada panggil dia, orang ni telah memasukkan diri dia di dalam orang yang mengurangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh lagu. Salah. Wa huwa as-sami'ul basir. Sedangkan ia sangat mendengar, sangat melihat. Jadi laisa kamitslihi syai', nak talak fuak-fuak musyabbihah, mujassimah dan sebagainya. Wa huwa as-sami'ul basir, nak talak mu'attilah, mu'awwilah dan sebagainya. Jadi ayat Tuhan ini ada dua neraca, isbat serta nafi, ataupun panggil nafi serta isbat. Boleh dua-dua. Itu tak? Maka ayat ni masa Abbasiyah zaman Ahmad ibn Abi Du'ad, dia tulis lagu mana? Dia kata laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'un alim. Dia tak usah kata, tak mau nak kata wa huwas sami'ul basir. Ya Allah. Maka perkataan itu ada duk tulis di kitab-kitab setengah-setengah daripada kitab wa huwas sami'ul alim. Saya pernah tanya, "Gana tulis lagu ni?" Ya, Tok Guru suruh tulis lagu ni. Kita kata menyalahi Qur'an tulis lagu ni. Tak apa, hak Tok Guru kita kena tulis lagu ni. Tok Guru nakal mari, Tok Guru lebih alim, lebih tahu. Kita kata le Qur'an ni lagu mana? Tak, le Qur'an lah, tapi hak Tok Guru ayat lagu ni. Ini orang panggil kata perkara yang tak layak lah kita buat lagu tu. Bagaimana kita nak mengatasi, nak Tuhan tu tolongkan kita, hak kita duk nak, kalaulah kita buat tabiat PA perangai lagu tu. Wala yaj'alallahu lil kafirin ahlul mu'minina sabila. Tak kuasa sama sekali. Nampak tu tak? Kita kena tahu cara-cara dia. Dengan sebab itu, sudahlah mula-mula sekali kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyakuna wathiqas silah billah. Bahawa seorang itu kena ada perhubungan rapat dengan Allah SWT. Perhubungan rapat dengan Tuhan. Lagu mana? Daimaz zikr lahu. Senantiasa membasuhkan lidah dia dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wat tawakkal alaih, dan tawakal. Serahkan urusan kepada Allah. Lepas daripada mana serah ni? Lepas daripada kita itu usaha. Siapa dia Nabi kata tawakal di atas Allah Subhanahu wa taala, di atas Tuhan itu sehebat-hebat tawakal ataupun sungguh tawakal, inascaya Allah Subhanahu wa taala nak merazki, hendak merazkikan kepada dia sebagaimana Tuhan merazkikan kepada burung. Taghdu khimasan wa taruddu butunan. Ia pergi dalam keadaan kosong perut dia. Ia kelik mari keadaan penuh dalam perut dia. Maka setengah daripada manusia baca hadis tak habis juga. Terutama murji'ah. Yang tak mau nak usaha ambil dengan asbab terhadap perkara urusan dalam hidup dia. Dia kata kita walaupun tak buat gapo pun tak ada masalah, Tuhan tanda siap dah. Baca hadis tadi. Maka apabila dia syarah sekadar kata siapa dia tawakal di atas Allah sebenar-benar tawakal, nascaya Allah Taala akan bagi dia seperti Tuhan bagi rezeki pada burung. Tahu hadis, jumlah alif belakang tu tahu. Taghdu khimasan wa taruddu butunan tu, itu dalil nak ayat kata kena keluar tu pergi dengan asbab.
Bukan burung dia duduk di sarang dia, kamar dia penuh perut dia dengan gitu. Tak. Dia pergi. Tak gitu. Tawakal makna ambil asbab tu. Duk dalam hadis tu lah. Sebab itulah ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tak ada jalan bagi mereka yang nak mari putar belik kalulah kita itu faham sungguh maksudnya. Tak ada jalan. Kalau tak ada dalam hadis ni, hadis lain mari tafsir. Tak ada dalam surah ni, surah lain mari tafsir. Tak ada pelik. Dengan sebab itu ngaji jadi molek, barulah kita itu tenang daripada kacauan cara memikir dan sebagainya. Da'iman dzikr lahu wa tawakkal alaih yahussu fi a'maqihi annahu bihajatin ila quwwatillahi wa aunihi wa ta'yidihi. Kena perasa di dalam lubuk hati dia bahawasanya dia itu berhajat kepada kekuatan Tuhan dan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, bantuan daripada Tuhan. Pasti. Kita kan? Terkadang kita dengar satu perkara ataupun kita tengok satu perkara tapi taknya nampak satu perkara tu. Orang ada royak ni dengar tak? Gapo mu royak? Telinga dia tak ada tuli. Dengan sebab apa? Lalai hati dia. Sebab apa jadi lalai? Kerana dia itu jauh dengan Tuhan, maka Tuhan tak secara ke dia. Biarlah duduk pergi. Manusia kita ni ikut nak bolehnya rezeki gapo-gapo, pangkat gapo-gapo, kemuliaan gapo-gapo, pasti kena dapat daripada kekuatan Tuhan, bantuan Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Wa ayyadahu. Tuhan wi bantuan kepada Nabi alaihi wasallam. Pak kita kalau Nabi itu berhajat kepada bantuan daripada Tuhan, apa kita? Lebih lagi lah. Tu makna kata bihajatin ila quwwatillahi wa aunihi wa ta'yidihi. Subhanallah. Yasrifu jami'a a'malil qulub li rabbih. yakni kita mempalingkan semua amalan-amalan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Tuhan. Paling hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Gitu cara dia. Hati kita tu kena menuju kepada Tuhan. Sebab apabila hati kita sakut pada yang lain ni, ya tak sudah. Tuhan kalau kita minta banyak daripada dia, dia suka. Manusia kalau kita minta banyak daripada dia, dia murka. Murih. Orang kita kalau dok minta sama dia tak kena. Tuhan dia kata kepada Nabi, Nabi ayat kita kata man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa dia tak minta doa, tak minta hajat daripada Tuhan, Tuhan marah kepada dia. Tak suka. Dengan sebab itu nak minta apa minta kepada Tuhan lah. Iza sa'alta fas'alillah. Itu adalah manhaj perjalanan hak sungguh. Kalau kita nak mulia, nak mengatasi orang tak beriman, kita kena minta kepada Allah hanya jua. Ini manusia kita apabila kita nak mengasahkan Allah Ta'ala dalam permintaan, dia nak marah juga. Kamar dia nak kekuatan daripada Allah. Nak Tuhan tu tolong, nak Tuhan tu bantu. Aina yakunu zalik? Di mana nak boleh? Bagaimana nak boleh? Yang kita awal kata iza sa'alta fas'alillah, dia kata padan dengan maqam Abdullah bin Abbas. Imam Abdullah bin Abbas tak serupa dengan kita. Kita tak boleh minta pada Tuhan betul-betul. Nak minta daripada apa? Jin. Apa hati? Malaikat. Apa hati? Nabi, aulia, sebagainya. Itu bukan. Hak tu apa yang kata syarah sendiri. Apabila kita pergi kembali, ayat kata tak ada dalam kitab sungguh, tapi hak ni ilham daripada Nabi sendiri kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita nak mengatasi orang yang tak beriman? Duk lahong-lahongkan suara, amo nak mengatasi orang yang tak beriman, amo nak mengatasi orang yang tak beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kata ziarah kubur.
Masa duduk Mekah tak ziarah kubur. Awak apa? Takutnya pergi minta daripada kubur je lah. Berapa tahun? 13 tahun tak pergi minta. Tak pergi ziarah kubur. Kita ni buat main-main. Tak apa minta daripada mana-mana pun tak apa, bantu asal Tuhan tolong tu kita. Tak, Tuhan tak akan tolong. Siapa kata pergi ziarah? Inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang mung daripada ziarahi kubur. Tapi sekarang mengerti dah, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Kerana ziarah kubur itu nak mengingati mati. Bukan suruh pergi minta. Suruh pergi seru lah, bukanlah tu. Kekuatan nak ambil daripada mana? Kalulah wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi subhanah. Kalau Tuhan tak tolong, tak bantu kita, kita nak ambil bantuan daripada mana? Cuba kita kira, orang yang dolahon-lahon naknya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala itu membantukan dia, supaya dia itu boleh mengatasi orang tak beriman, serulah kamu kepada Allah Taala hanya jua. Kalau tidak, mati 7 kali hidup pula pun, mati 7 kali hidup pula 7 kali, tak akan sama sekali Allah Ta'ala akan bantukan kamu. Ini bukan ajaran orang tu, bukan ajaran orang ning. Ini ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak buat gapo, kalau nak beri Tuhan tolong, jalan hak Tuhan beri molek. Maka kita sebagai orang nak jadi pengikut, orang pembantu, kena tengok juga bawah dera siapa kita nak duduk. Untuk nak kita nak akak wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal uliya ni, bawah bendera siapa. Tengok we molek dulu. Sifat-sifat orang Islam ni tak main pasal dalam-dalam gelak. Dia main dengan cara cerah, main dengan cara nyata, main dengan cara jelas, main dengan cara ilmu. Bukan gi ikut D, ikut C gitu, bukan. Kalau fauda ataupun asywaiyah, tidak ada peraturan, tidak adanya susun ni, mimpi saja. Nampak tu tak? Kita hak pengikut ni akan jadi mangsa akhirat esok apa tak selamat. Tak ada beda. Kita jangan ambil cara mikir orang tak beriman. Tuhan kata walladzina orang yang tak beriman tu kata kepada orang yang beriman. Katakanlah, ittabi' sabilana wal nahmil khatayakum. Turut jalan kami. Kami sendiri nak cara, tak salah pasalah dosamu, aku cara sendiri. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai', saya kata. Tak ada orang tu nak lebih tanggung dosamu walaupun sikit, tak ada. Kalau gitu, jangan kita nak ikut benda hak tak tahu gapo. Islam bukan gi dengan perasa gi dengan panas seda, ya gi dengan ilmu pengetahuan. Gi dengan cara mikir, gi dengan susun ni, gi dengan ketua, gi dengan bendera yang nyata. Siapa aku yang nak gi gitu. Itu Islam. Sebab itulah Nabi SAW dia boleh mengatasi orang yang tak beriman. Dia boleh mengatasi orang tak beriman, gitulah perjalanan dia. Tak ada hak jalan hak lain. Kita sebagai orang yang beriman, mikir. Karena fikir adalah pedah bagi diri kita. Kalau kita tak mikir, kita bawa kereta gaji mak. Nak pergi di bakok, misal kata. Orang kata berjalan ni, bukan nak pergi bakok, nak pergi betong. Kalau orang Malaysia, mari daripada Kelantan nak pergi ke Kuala Lumpur masalah. Orang kata berjalan ni tak ada nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Kano Pak Cik. Nak pergi Kuala Lumpur. Jalan ni bukan. Belalah kereta aku nak pergi kot ni. Tu gak tak ada apa. Kita kena lekok. Kalau demo rakyat atau tak betul jalan ni. Ni ada buat kerah main. Kerah main jadi kureh. Nampak tak tu? Apabila jadi kureh, tak selamat. Kita ngaji dah kan? Dalam tafsir surah Syura tu ada ayat hadiah banyak mana? Dalam surah Fussilat, dalam tafsir tu ada ayat setara mana? Kena tengok. Kalau kita nak mengadakan kalimah Allah Ta'ala di atas kalimah lain daripada orang tak beriman, kena pergi mengikut Alkitab dan Sunnah.
Kalau tak pergi mengikut Alkitab was sunnah, saja ya. Ada dakwah ada gapo kali. Nampak tu tak? Tu dia. Orang hak jadi hak tu hak ning tu, hak ketua-ketua kurih tu dapatlah habu Tapi pengikut dia tak ada dapat gapo. Hak tu lah hak kita nyanyi. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mari duk royak kepada kita. Nabi pejian mata, warasatul anbiya pula mai royak kepada kita. Kita mikirlah kita orang ada akal fikiran ni. Buat apa kita dak letakkan diri kita seperti orang tak ada akal fikiran? Ni tempat yang kita kena tahu. 3. Ayyakuna mu'minan bil qada'i wal qadar. Bahawa adalah kita itu kena jadi seorang yang beriman dengan qada dan qadar. Qada qadar ni makna kana? Qada makna Tuhan nak mengada. Qadar makna Tuhan nak sakat. Kecik mudah-mudah gitu. Hak tak ada Tuhan nak buat ada. Qada. Hak ada Tuhan nak sakat. Qadar. Maka tiap-tiap perkara inna khalaqnal insan dak. Tuhan kata kana? Tiap-tiap perkara kami menjadikan dia dengan ada sakat dia. Supaya kita duk baca apabila dengar khabaran orang meninggal, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Tiap-tiap perkara di sisi Allah Ta'ala ada sakat dia belaka. Tak ada hak Tuhan tak beri sakat di atas dunia ni. Hatta diri kita hingga dunia dan sebagainya. Semua ada sakat belaka. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya jua yang kekal abadi tidak mati. Dengan sebab itu Tuhan kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan saja ya hak tak binasa. Kita akan binasa. Wa kullu na'in fasayun'a wa kullu bakin fasayubka wa kullu madhkurin fasayunsa wa kullu madhkurin fasayufna laisa ghairallahi yabqa man ala fallahu a'la. Ini ulama-ulama kita dok membuatkan syair supaya nak kita itu ingat dan berasa hati kita jadi ada gerak hidup. Wa kullu bakin fasayubka wa kullu na'in fasayuna. Tiap-tiap orang ada iklan kata orang tu inna lillah di masjid di surau mana-mana, satu hari orang royak tu, orang ada royak tu tok siak tok berapa tu meninggal. Hari ni orang tu menangis di atas kita, satu hari orang akan menangis di atas dia pula. Hari ni perkara yang ditaruh, hak dok taruh dengan cara molek. Hak tok nenek kita dulu sampai sekarang tak ada bilicing dah. So akan binasa, akan pergi habis. Sama ada kain baju, gapo nama kata gila. Benda yang orang dah ingat hari ni, ingat tu ingat ni, selagi akan terlupa bilicing. Malaikat ahlul ilm. Ahli ilmu ya orang tak terlupa. Ahli mana-mana pun orang terlupa belaka. Malaikat ahlul ilm orang tak terlupa. Al-Bukhari mati gila mana dah pasti ada sebut lagi. Sebab ilmun yuntafa'u bihi. Laisa ghairallahi yabqa. Tak ada pia pun boleh nak kekal lain pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Man ala fallahu a'la. Siapa dia berasa dia tinggi, berasa hebat, berasa lebih, Tuhan lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia lagi. Tak ada makhluk. Dengan sebab itu kita hendaklah menjagakan hati kita daripada perkara-perkara tersebut tadi. Wa ya'taqidu biqalbihi anna ma asabahu fi hadhihi al-hayah, dan dia pegang teguh dengan hati dia bahawasanya apa yang tipu dia di dalam hidup ini lam yakun liyukhti'ah. Apa hak Tuhan tanda nak kena kepada dia tak salah. Nak dapat kena hasil. La qibalalah bidaf'ihi, tak ada kuasa dia itu nak mempertahankan. Tuhan tanda nak kena.
Di sini lepas daripada mana kita nak hujah, kita nak pakar apabila berlaku. Bukan makna kata belum daripada berlaku, baiklah aku tak baca apa kata Tuhan tanda puak-sok najah. Dah. Tak kenalah tu. Ngaji akidah tak faham jadi mundur. Ngaji akidah kalau faham jadi maju. Dunia dan akhirat. Ya gitu. Wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa hak Tuhan tak tanda, ia tak akan berlaku. Itu maksud bagi ayat kata kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tak dapat kepada kita malaikat apa hak Tuhan catat mari si ada. Catat ni bila Hasan? Bila Hashim? Belum nak jadi 50,000 tahun. Aywa innallaha katabal maqadir qabla an yakhluqa as-samawat bi 50,000 sanah. Hadis sahih tu kan? Allah Taala mentuliskan semua benda nak berlaku atas muka bumi ini belum daripada jadi langit bumi lagi 50,000 tahun dah. Semua aturan siap berlaku. Yudabbirul amra minas sama'. Atas berlaku. Soal. Maratibu al-qada' wal qadar di sisi ahli sunnati wal jamaah. Berapa ada? Kita nak beriman dengan qada qadar ni ada berapa cara supaya kita nak sempurnakan iman kita dengan qada qadar di sisi kita ahli sunnah. Berapa Haji Mat? Berapa Hasan? Berapa Hashim? Anda nama apa ustaz ni? Faiz. Berapa? Laha arba'atu maratib. Ada 4 martabat. Yang pertama ilmu. Kena kita i'tikad kata tidak ada satu perkara malaikat benda itu duduk bawah ilmu Tuhan ataupun duduk dalam ilmu Tuhan subhanahu wa ta'ala. Adakah Tuhan ni tersunyi daripada dia satu perkara daripada ilmu Tuhan? Tak ada. Tak kira benda tu kecil, besar, sulit, terbuka, semua duduk dalam ilmu Tuhan belaka. Kalau gitu Tuhan tahu belaka daripada makhluk dia tadi itu, Tuhan tahu belaka, tak ada kecuali. Nampak tu tak? Tuhan tahu belaka, tak ada kecuali. Nampak jimat? Setelah daripada Tuhan tahu, Tuhan tulis. Hak tu makna kata innallaha katabal maqadir. Tuhan tulis. Tulis lepas pada apa? Tulis lepas daripada Tuhan itu tahu. Setelah daripada Tuhan tulis, martabat yang ketiga kehendak ki Tuhan, orang panggil masyiah. Tuhan nak jadi bila, masa mana, orang generasi mana, makhluk ni nak duduk jadi gapo kok mana, semua itu di atas kehendak ki Tuhan. Kita ni Tuhan jadi bangsa Melayu. Hak ni bangsa Cina. Hak ni bangsa Arab. Kehendak ki Tuhan. Setelah daripada Tuhan kehendak, darajat yang keempat ke apa haji? Al-khalq. Tuhan menjadi. Hak tu makna kata iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Mana 4 martabat. Maka wajib kita beriman dengan qada qadar, wajib beriman dengan ilmu Tuhan mula-mula, kemudian tulis saya Tuhan, kemudian kehendak ki Tuhan, kemudian kejadian Tuhan. Pak. Hak ni tak ada khilaf di kalangan ahli sunnati wal jamaah, sama ada khalafan wal salafan. Salah dan khalaf pakai ittifaq belaka. Tak ada khilaf sikit. Nampak tu tak? Kemudian apa kita kena tahu begitu? Kerana kalau kita kata semua perkara ni Tuhan tulis belaka dah. Jadi wahai mari dalam otak kata,
Kalau gitu, kalau kacau amal setara mana pun, Tuhan tanda lagu tu baik jadi lagu tu. Jadi mikir oleh manusia kata, kita tu kena paksa. Sedangkan dalam Quran, Tuhan raya kata, tak ada paksa kita. La ikraha, tak ada paksa. Nampak tu tak? Tak ada jenis paksa Fiddin dan gagap pun tak ada paksa. Maka bagaimana kita nak faham ayat tadi dengan qada-qada? Ayat kata tak ada paksa. Qada-qada apabila kita berimej, seolah kata kita kena paksa. Apa kita nak faham guna? We kena faham kata Allah Ta'ala yang nak tulis satu perkara, tulis di atas ilmu. Tuhan tahu dah kata kita nak jadi lagu mana, nak buat gapo, hujung jatuh kita nak pergi ke syurga kan dengan kau, Tuhan tahu tak tahu? Tahu tak? Tahu. Tuhan tahu tak atas Hasan ni esok nak buat gapo, tahu ke tak tahu? Tahu. Maka tahu Allah Ta'ala itu Tuhan tulis di atas ilmu yang dia tahu. Adakah Tuhan paksa hantar? Ada. Misal lagu mana Hashim? Seumpama doktor kan? Ya atas si Zaid ni tengok molek tak lebih pada 2 hari akan meninggal. Ya ayat di atas apa tu? Dia ayat di atas khibrah dia dengan ilmu dia. Bukan ia menyebab kata Zaid lepas pada ni mati 2 hari. Tiba-tiba mati seperti doktor kata, bomo kata. Adakah kerajaan ataupun adik-beradik ia boleh nak ambil salah dengan doktor tadi? Boleh tak? Tak boleh. Apa? Kerana dia kata di atas ilmu. Dan dia pun tulis siap-siap kata orang ni 2 hari mati. Tulis. Paksa tak? Tak. Itu misal nak win apa. Maka Allah Ta'ala tak ada paksa apa kita. Mung lah yang nak bawakan diri mung kot mana? Mung. Tapi aku senantiasa duk tengok mung, cara mung, duk tulis mung, siap-siap. Tu tak? Bukan mana seperti Al-Murji'ah yang kata, kacau duk semaya setara mana pun, hitam dai-dai pun, kalau Tuhan tanda ngaka kan, ngaka lah kita. Salah lagu tu. Mainlah politik setara mana, kalau Tuhan tak berjaya, tak berjaya. Ji. Tak, bukan lagu tu. Salah pihak lagu tu. Membawa pada mundur seseorang Muslim dengan sebab pihak qada-qada tak betul. Lalu yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kerana tengok sikit. Ajaban li amril mu'min. Jadi pelik urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Urusan dia bagi orang mukmin semua tu baik. Tak ada jadi tak baik, semua baik berlaku. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Tidak nak berlaku sedemikian itu hak sebut bagi seorang mana-mana pun di kalangan manusia, melainkan pada orang mukmin sahaja. Lah mana? Kita dengar sama hadis ni. Hadis sahih Muslim. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika hasil bagi dia sarra, benda yang jadi gembira, benda yang jadi suka hati, maka dia syukur. Hasillah bagi dia kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra, dapat kesusahan, cobaan, sabar, fakana khairan lahu, maka dia pun sabar, baiklah bagi dia. Imam Muslim meriwayatkan ini hadis. Maka ulama kita kata al-insanul mu'min baina silatain. Dia di antara dua silah. Silatul syukr wa silatus sab. Nampak tak tu? Perhubungannya dia dengan Tuhan, pasal syukur. Perhubungannya dia dengan Tuhan, pasal sabar. Syukur boleh gapo, Hasan? Kalau syukur boleh gapo? Tambah tak? Faiz kata tambah. Faiz lah? Tambah. Dalil ada tak kata tambah?
Aywa wala in apa nama wala in syakartum la azidannakum. Tak itu je. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tak nak tambah. Bakalulah sabar. Ada kebaikan tak? Ada. Mana dalil kata sabar ni dapat kebaikan daripada Quran. As-sabru minal iman. Tak? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tak ada sarah. Ajrun falakum ajrun azim. Ngana? Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Aywa boleh. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jika kamu itu sabar, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahu fa huwa khairul lis-sabirin. Yalah tu. Tapi so lagi hak so lagi duduk dalam surah Az-Zumar. Awak lagi. Tahu tak duduk mana? Surah Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tu ayat sarih fi dalalah kata sabar itu adalah kebaikan yang besar tidak terhingga manusia. Nak sakat tak boleh. Syukur boleh nikmat, Tuhan akan tambah. Sabar di atas ibtila, Allahu akbar. Wallahu bihi alim. Tuhan lah yang tahu tak nak balas setara mana. Tak ada tersekat bighairi hisab. Tak tahu. Sabar ni bila nak berlaku? Apabila sepak ke? Buat kena? Sepak ke? Sakit kena ditulai kering tu ke? Allahnya makinya katanya gitunya gini. Lepas pada tu, tak apalah kita sabarlah. Jadi tak je? Tak. Awak pun Nabi kata kena? Innamas sabru fi sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu pada awal-awal kita tepuh, kita kena pop sabar. Apa makna sabar? Tehkan diri ya. Buat kena Tuhan tanda mari. Tak apa. Bukan dah Allah kaki betul nak buat kena Tuhan tanda kaki. Tak boleh lah tu. Dia kena sendiri tu nak buat kena kita ingat bercakap dah. Kemudian Tuhan we kena sekalipun kalau kita sabar, banyak perkara pahala-pahala hak boleh tu banyak. Nampak tu dah? Kafaratu itu kafarati ini dan banyak perkara. Setelah daripada tu ayat yang itu jalan yang keempat tu kita takhirlah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang lah. Semalam esok insya-Allah biiznillah an tuaddiya ayyuaddiyal fara'id wal arkan. Mana suruh kita itu menunaikan fardu-fardu ya Allah Ta'ala itu suruh dan redha terhadap kita. Dan apakah beza di antara fardu dengan sunat hak mana lebih di sisi Tuhan, darajat yang macam mana, jalan ni kita nak pergi jumpa Tuhan tu macam mana, insya-Allah biiznillah kita akan sambung pada malam besok hari dengan kehendaki Allahu Jalla Jalaluh. Pada malam ini sekadar inilah sahaja dulu, kita ambil 3 jalan lah malam ini. Nah, jalan pertama beriman kepada Allah. Beriman. Jalan yang kedua iaitu kita kejakkan, kemahkan perhubungan kita dengan Tuhan dalam masalah zikir, tawakal dan sebagainya. Yang ketiga iaitu iman kita dengan qada dan qadar. InsyaAllah kita berhenti sini dulu pada malam ini. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita, boleh kita menerimakan apa isi kandungan pada malam ini. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Tuhan itu menyelamatkan kita daripada bala petaka. Dan jangan terlupalah kita masukkan diri kita di dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kita mari bakat bantukan pengajian kita dengan sama-sama kita mari mengaji sekali, sama-sama kita berdoa, bantu dengan doa, bantu dengan tenaga dan harta benda kita supaya kita sama-sama berjaya di dunia maupun di akhirat nanti.
As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nari masirana waj'al jannata hiya darana wa qararana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.